Macam biasa, kalau untuk structure kita akan ambil new file. Okay, kita akan browse. Okay, sila go to structure analysis. Okay, tak kisahlah. Okay, ambil structure analysis. Yang penting ada structure analysis. Lepas tu yang keduanya ada default metric. Default metric ni dia adalah standard ukuran umum. Okay, ambil structure analysis, default metric. Okay, project. Lepas tu tekan OK. Okay, macam biasa ambil grid. Okay, buat grid macam biasa. Okay, contoh kat sini saya akan buat rumah 2 tingkat. Tapi okay, grid katalah ni 1500. And the one is 2000. Kita buat berkeluk sikit. Kita buat lagi satu. 1000. Okay, buat grid ni sama je macam arkitek. Tak ada masalah. Now kita nak buat kita punya structure lah. Okay. Yang pertamanya bila nak buat structure ni, kita tengok pada east ataupun kita punya kedudukan ataupun pandangan secara sisi. Okay, apa tujuan kita nak wujudkan pandangan secara sisi ni? Okay, sebabnya kita nak tengok ada tak ada kita punya level foundation. Nampak tak? Kita tak ada level foundation, betul? Betul. Okay, alright. Okay, basically kalau tak ada level foundation, just add a new level. Okay, kalau kamu punya drawing tu dah ada level foundation, terus kamu boleh use lah on that level foundation tu. Okay, alright. Renamekan ni. Renamekan dia siap-siap. Foundation level. And then kita kena tahu berapa kedalaman kedudukan foundation kita. Okay, bila kita dah ada contohnya foundation kita kedudukan dia kedalaman dalam 600, katalah dalam 1,5 meter. 1,5 meter maknanya 1,500. Okay, bila 1,500 ingat maknanya dia di bawah level 1 kan. Kena letak negatif baru dia akan duduk. Pastikan kedudukan foundation ni betul. Okay, sebab ada juga student buat foundation dia tak sadar. Kita dah cakap dia dah tahu jarak daripada ground level ke foundation level 1,500 tapi dia lupa letak negatif. Okay, that's why saya kata kamu kena faham konsep. Okay, konsep pertamanya dalam kita buat lukisan ni, firstnya is about mathematic concept dan yang keduanya adalah berkenaan dengan logik lah. Okay, kita kena tahu foundation duduknya di bawah ground level ataupun level 1. Okay, dah settle macam ni. And then sebab kita punya katalah saya akan buat bangunan untuk 2 tingkat. Jadi level 1 dia punya lantai, level 2 dia punya bumbung untuk level 1. Level 2 punya lantai kita akan ada bumbung untuk level 2. Just lukis sahaja. Okay, jadi kita tengok yang ni katalah nak 3,000. Okay, sorry. Katalah nak 3,000 juga. Ketinggian kena check. Okay, sorry. Allah, 300 lagi. Sorry, 6,000. Okay, ketinggian kena check. Kalau semua dah okay, okay, kita akan go kepada, untuk barulah kita akan masukkan kita punya foundation dan sebagainya. Okay, jadi bila dah nak buat untuk foundation, kita akan pergi kepada, okay, alright. Nampak level foundation tak ada ni kan? Tak ada? Tak ada apa? Hello? Hello? Tak ada? Line apa? Line ni tak ada kan? Okay, kalau tak ada macam mana nak buat? Ingat tak macam mana nak buat? Hopefully kamu dah tengok lah video tu macam mana nak copy-copy. Saya tak nak ajar copy sebab basically saya takut kamu salah copy nanti. Okay, just pilih apa benda kita nak copy. Go to, nampak ni, copy to clipboard. Okay, copy to clipboard. And then barulah paste ni akan muncul.
bila bawah ni dia akan tanya nak paste kat mana. Okay, jadi bila kita nak paste to another level, kita akan pilih lah align to selected level. Align ni that means kedudukan dia sama. Okay, kita tak nak tiba-tiba nanti Kang kita 578 kat sini, tetapi tiba-tiba bila paste dekat another level dia akan duduk kat tepi sini. That's why kita panggil align. Okay, align ni that means benda tu kedudukan dia sama lah. Alright, jadi kita akan paste align to selected level, dia akan keluar macam ni. Jadi kamu nak paste kat mana? Dia tanya, okay, nak paste yang kat mana? Okay, sebab tadi kita tengok foundation level tak ada, kita pilih foundation level, pilihlah level mana yang kamu nak paste, tekan OK. Alright, okay, dia akan ada. Nampak dekat foundation ni, nampak tak? Nampak ke tak? Alright. Okay, nombor ni memang macam biasalah. Nombor ni dia akan berubah, bertambah dan bertambah lah. Okay, nanti kamu boleh adjust lah. Okay. Alright, contohnya. Okay, saya bagi contoh Contohlah kita punya rumah. Ni saya nak cakap. Okay, saya buat kita punya rumah macam ni kedudukan dia. Okay, rumah kita ada bentuk U. Yang line merah ini adalah dinding, wall. Okay, jadi ini adalah kawasan rumah. Boleh ingat tak ni? Sebab sekejap lagi saya nak padam ni. Okay, sebab kita dah dalam structure. Basically kita ada kita punya drawing lah. Tapi ni cuma just a simple step lah saya nak tunjuk. Okay, contoh rumah kita macam ni berbentuk U. Okay, pintu ke tingkap ke kita tak, itu kita nanti kita akan kisah. Okay, sebab kedudukan pintu dan tingkap kita nak tahu supaya kita punya kedudukan kedudukan kolom kita tu tak cross untuk pintu dan tingkap. Okay, ni saya bagi basic untuk kedudukan macam mana kita nak buat foundation, kolom, beam dan juga floor. Nanti kedudukan tu kalau ada clash kamu kena adjust lah balik. Okay, bukan drawing sebenar. Okay, jadi firstnya structure kita nak buat foundation, macam mana kita nak ambil apa? Foundation isolated. Okay, apa beza isolated, wall dengan slab ni? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak apa beza ni? Betul. Okay, basically tiga ni adalah 3 type of shallow foundation. Siapa boleh ingat? One type is yang pertama ni bermula dengan I. Yang ni bermula dengan S. Yang ni bermula dengan mat. Isolate ni adalah individual column. Wall ni adalah stick. Dia tak stick kucing yang kalau kucing kita tu panjang. Dia tak begitu lebar. Ini untuk wall. Kalau individual, biasa kita akan ada bentuk 4 segi atau 4 segi tepat atau 4 segi sama. Kalau untuk slab, basically kita akan buat based on pada bentuk bentuk macam ni, dia akan macam ni lah. Kalau bentuk biji besar, dia akan jadi bulat. Kalau bentuk biji besar memanjang macam ni, dia akan jadi saya ini besar lah, mungkin kadang-kadang 6 meter ataupun ini dalam 16 meter ke 10 meter. Jadi itu sikit. Jadi maybe dalam 400 mm times 100 mm. Okay, dia dari individu. Maksudnya kalau dalam building ni, tu kat sini, kalau ada 10 kolom, mungkin nak ada kolom kan. Kalau ada 10 kolom, mungkin akan ada satu sahaja. Kalau ada 10 kolom ni, kita ada satu sahaja foundation. Tapi kalau individual, kita kalau kita ada 10 kolom, kita akan ada 10 numbers of individual, 10 kali individual untuk each column. That's why panggil individual ataupun
panjang kali lebar kali panjangnya, berapa lebarnya dan apa height. Jadi kita faham konsep ni. Dan kita dah ada kat sini, ingat string dia datang dengan satu saja size, dan kita yang akan tunjukkan kita nak. Dah ada kita punya kucing ni, kita tekan edit type, dan then the kucing nak buat adalah di kucing dan namakan kucing kita. Katalah saya nak buat kucing 4 segi 4 dan 400. Ubah dekat nama, kalau kamu nak tengok betul tak betul, kamu tak ubah yang lama masih ada lagi. Yang lama ni masih ada lagi satu. Kita ada tambah satu. Dan ubah dekat sini. Kata thickness dia pun kata thickness dia buat 250. Yang ini 400. Semua pastikan sama. Buat kat sini saja, yang ini tekan OK dan kamu dah dapat dah. Dan play. Ini, okay, puting dia mesti center of puting tu mestilah kolom. Okay, kita akan kalau kita nak design, tapi kalau kamu dah ada gambar ini, biasa kita akan letak kolom design saja dengan design. Rupa macam ni kan. Jadi first thing kita pastikan dekat setiap buku, kebiasaannya dekat setiap buku rumah kita tu memang akan ada kolom. Okay. Jadi kita letak ada puting. Okay, yang ini walaupun dia straight, dia bukan ada buku tapi dia terlampau panjang. Ini dia terlampau panjang, kita akan ada kolom juga sebab biasa maximum span untuk pin, maknanya satu span kolom tu kolom kita akan buat Cik. kat sini dah 4 meter setengah kan. Saya dah 4 meter setengah, jadi kita biasanya untuk places kita akan letak satu kolom, satu lagi kolom ataupun apa. Mana ada kolom kat situ ada foundation. Kita akan letak foundation untuk lagi lah supaya distance between kolom ni mesti less than 4 meter. Sebab nak disadangkan lah. Sebab kita nakkan kita punya kolom tak terlampau besar. Kalau more than 4 meter, mungkin kolom yang kita akan jadi besar lah. Tapi itu kamu jangan itu semua akan berada semasa design. Design itu yang design lah akan buat. Dia faham tak? Komen sikit. Ayah ni sama dengan video yang sebelum ni, tetapi ayah ni mohon saja lah. Mohon saja kita dekat slide lah. Okay. Kalau kamu tak apa, ada dengar je. Alright. Okay. Jadi, bila kita dah tengok macam ni, dan kamu akan view supaya kita tengok betul tak kita punya foundation duduk di foundation ni. Okay, kalau betul, ikut je lah. Tak ada masalah. Dan
size tak kisah, size depends pada kita yang tetapkan. Berapa size dan berapa design size tu, kamu ubah saja. Cuma saya nak ajar macam mana letak kedudukan. Okay? Alright. Dah settle, now kita nak go to column. Number 2 sebab column, kamu pilih je column. Alright, column ni nanti saya akan bagi video tapi biasanya tapi saya nak tunjukkan lah. Okay. Kalau kita nak buat column, kita akan jadi 2 type of column. One is vertical, one is slanter. Slanter ni kalau kamu perasan adalah column yang ada sudut. Bila column tu ada sudut daripada kita punya label, ini kita panggil slanter column. Kalau vertical dia memang totally bukan ada juga, ada sudut. Tapi kalau vertical naik ke sudut kan. Kalau slanter ni dia boleh go to okay, biasa kalau kamu tengok slanter column ni kedudukan dia adalah berada di mungkin di hadapan. Di hadapan untuk di support. Slanter column ni kalau kita ada rumah, kalau kita ada bumbung, kita support bumbung yang keluar ni, kita tak nak ada column secara vertical, kita akan buat slanter column. Okay, slanter column ni dia boleh dalam keadaan untuk konkrit dan boleh juga dalam keadaan untuk besi ataupun metal. Kalau kamu tengok dekat asrama, kamu dah masuk asrama kan, dekat asrama kamu tu dia ada slanter column tetapi dia menggunakan metal. Alright, dalam column ni, okay. Column ni macam biasa, rotate after placement ni tak payah sebab rotate dia akan pusingkan kita punya column tu mungkin pada rotation ni. So, mungkin kita akan rotate daripada atas ke bawah. So, yang penting adalah ini yang pertama depth. Ini adalah kita punya column kita, sampai mana kita nak column kita. Right, label foundation sampai label 1. Okay, dia macam ni. Dia ada height, dia ada depth. Okay, tengok kalau saya buat depth, saya tekan dekat foundation ni. Depth. Saya ambil, okay. Ambil rectangular. Okay, jangan ambil UC. UC ni more pada kita punya column besi lah. Ambil rectangular, contoh saya ambil sama juga size, kita boleh ubah. Kita ambil 300 kali 400 setengah. Okay, and then saya placekan di tengah ni. Kamu perasan tak? Okay, nak tengok dia tengah ke tak ke tengah. Kan, nampak tak ada line putus-putus di wujud adalah secara menegak, secara melintang dan secara menegak. Bila line putus-putus di wujud, that's mean kita punya kedudukan dia adalah di tengah-tengah center atau kita punya elemen ataupun tengah-tengah. Okay, jadi kamu klik. Okay, ini saya klikkan tab. Tadi kita punya size 400 kali 400 kali 400 kita ambil 200 kali 200 kan. Mesti lebih besar daripada column. Tak boleh. Dan saya ambil depth. Kalau kita ambil depth, dia akan ke bawah. Tetapi kalau kita ambil height, dia akan ke atas. Dan jadi kita nak ke atas kan? Bila kita nak ke atas, depth, kita mesti select depth. Tapi kita depth kedalaman. Daripada label foundation, kita letak dia akan menghala ke kawasan kedalaman. Kalau kita pilih height, dia akan pilih pada ketinggian. Jadi kita selalu gunakan depth. Okay. Alright, ambil foundation, column.
kalau saya pilih gap, saya tak boleh pun nak pilih level 1. Ke bawah, level 1 kita ke atas ke bawah, level 1 kita ke atas kan. That's why kita tak boleh. Tapi kalau kita ambil height, level 1. Okay, jadi kamu dah ada ni, kamu just kedudukan kolom biasanya at the middle of the foundation. Tetapi kalau kolom kita tiba-tiba okay, katalah saya nak offset kolom saya ni. Okay, saya nak offset kolom saya boleh gunakan macam biasa modify, boleh guna untuk move macam-macam kan. Dan saya nak move saya nak move kita pastikan kamu punya foundation pun ikut move juga. Okay? Maksudnya dengan foundation ni move, kalau susah nak tunjukkan jarak, kamu delete dan kamu guna foundation. Move kepada isolate foundation, ambil foundation dekat tadi dan just pilih ada center. Bila ada macam ni, bila ada dua line wujud tu, that means kamu punya foundation ni adalah center pada elemen yang kamu ambil lah. Jadi kat sini kita tengok 3D dah Pak. Dah ada foundation dan kita dah ada column. Okay. Dan saya nak terangkan column below level 1 kita tak nampak. Okay, yang ini kita biasa kita panggil stump. Okay, stump adalah column yang connect antara level 1 to foundation. Okay. Kita mudah ada ni, okay, untuk column seterusnya just continue saja. Continue pada level 1 dan continue column. Okay, continue add column. Size yang sama. Column basically mesti size sama kan. Dari atas ke bawah ataupun size bawah mesti size dari atas. So dia. Sebab macam mana orang yang bawa lebih kecil nak tampung orang yang besar tak boleh kan. Untuk level 1 sama juga pilih height, go to level dan place. Jangan minta foundation lah. Foundation sekali saja. Ini dah buat folder kita. Dah ada. Okay, yang di sudah itu tak perlu tahu lah. Itu kita settle ke level 1 folder dan kamu kalau folder ni sama, kita boleh select. Boleh select tapi kita boleh je nak configure tadi ataupun kita boleh aktifkan yang mereka sampai level 2 tapi lebih sama sebenarnya one by one lah. Kita set cara itu adalah foundation biasanya adalah kalau column tu tak continuous level kat atas dia akan jadi nampak warna kelabu. Kalau dia continuous dia punya warna dia full kan. Dan
Nampak tak semua dari kolom? Boleh nampak? Tak dapat cik. Nanti kamu akan continue untuk big dan